Kita sering menuntut klip video sebegini yang memaparkan deklarasi kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman di kaca TV. Namun, jarang sekali dapat kita dengari apa sebenarnya yang dilafazkan oleh Tunku pada hari bersejarah itu berkenaan aspirasi beliau demi untuk negara yang baru dilahirkan pada ketika itu. Cita sebuah negara sambil irama lagu kebangsaan, lagu negaraku diperdengarkan bagi kali yang pertamanya. Itulah harapan dan cita-cita Tunku. Sebuah negara berdemokrasi yang adil terhadap rakyatnya, yang bebas dan hidup aman damai. Tak lama kemudian, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia dibentuk dan terus berusaha. 5 matlamatnya ialah meninjau pendapat di wilayah berkenaan mengenai penubuhan Malaysia, menyebar penerangan mengenai Malaysia, memula dan menggalakkan perbincangan mengenai Malaysia dan mengusahakan kegiatan yang akan membantu menyegerakan penubuhan Malaysia. Ia telah mengadakan 4 persidangan di Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Ia mengeluarkan satu memorandum menyokong Malaysia dan membuat beberapa syur mengenai peraturan perlembagaan. Perbincangan diadakan, pendapat ditukar, soalan dikemukakan. Akhirnya, rangka bentuk Malaysia dipersetujui. November 1961, Tengku berada di London menemui Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan meninjau pendapat kerajaannya mengenai rancangan Malaysia. Salah satu hasilnya ialah perlantikan Suruhanjaya Kobol. Suruhanjaya Kobol tiba di wilayah Borneo untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai persekutuan Malaysia yang diura-urakan. Selama 8 Julai 1963, London, Perjanjian Malaysia ditandatangani. Suatu ketika yang bersejarah, perjanjian yang termaktub membawa kemerdekaan dan penghidupan baru kepada seramai 3 juta orang lagi umat manusia. Zaman baru bermula, kemerdekaan tercipta. Mereka menggabungkan diri dengan saudara yang telah sedia ada hubungan sejarah, bahasa, agama, budaya dan ekonomi dengan mereka. Searah setujuan, menerusi Malaysia, mereka memperjuangkan nasib bersama. Bukan ingin menuding jari, tetapi kebanyakan kita kurang peka dengan tarikh 16 September. Pada tarikh itu, ia menyaksikan Tanah Melayu bergabung bersama Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Persekutuan Malaysia. Bagaimanapun, Singapura tidak kekal lama kerana menarik diri 2 tahun kemudian. Bermula sebagai Melaya dan kemudiannya bersama dengan Sabah dan Sarawak sebagai Malaysia, dengan kekayaan bahan mentah seperti getah, timah dan tin, dan kemudiannya kelapa sawit dan minyak, rakyat seharusnya hidup senang tanpa mana-mana suku kaum dikecualikan. Malangnya, keadaan sekarang sebaliknya. Mengapa? Rukun negara terbentuk berikutan berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969 di mana berlaku rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Pergaduhan antar kaum ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kerugian harta benda. Terdapat macam-macam teori akan sebabnya berlaku tragedi 13 Mei. Tengku tidak ketinggalan untuk memberi pandangannya. Sokongan pasukan keselamatan, khususnya pihak polis dan angkatan tentera. Lepas membangkit usuhan, dari perasaan orang curiga. Jadi mereka ada yang setuju kepada saya itu, gunakan usuhan itu untuk hendak menjatuhkan saya.
Seorang daripada itu ialah Mahathir sendiri. Dia buat satu surat kepada saya. Tapi diedar beratus ribu kopinya kepada semua orang. Ya, tentera, polis, orang-orang kebanyakan ni diedarkan. Dan dimaki saya dalam itu dengan berbagai-bagai perkataan. Saya ni dibenci oleh semua orang Melayu. Dibenci oleh pegawai-pegawai kerajaan. Dibenci oleh askar Melayu. Dibenci oleh polis dan sebagainya. Di situ nampak nak caranya, tujuannya nak bagi orang semua benci kepada saya. Buang saya, ubahkan pemerintahan Melayu ini. Dia kata saya ni pro-Chinese. Saya berjuang begitu lama dengan begitu rosak dan begitu payah, susah payah. Adakah untuk nak angkatkan Cina? Ini semua untuk nak bagi tempat dalam negeri ini kepada orang Melayu. Itu yang tujuan saya yang berjuang ini. Dia kata saya pro-Chinese, saya buat itu bagi Cina, yang ni macam-macam lah dia kata. Jadi tunjuk di situ khianatnya. Tak lama kemudian, Tun Abdul Razak menggantikan Tunku sebagai Perdana Menteri dan mengisytiharkan satu ideologi kebangsaan dan satu